syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita masih diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Okey, salam perkenalan ya. Saya Kak Faizah, moderator standby bagi kelas ini. Ya, kerana Kak Zawiyah, Puan Zawiyah tak ada hari ini, jadi saya ganti. Okey, jadi tanpa berlengah masa, saya rasa saya nak serahkan terus kepada Teacher Aida sebab banyak lagi yang nak disampaikan kepada kita hari ini dan marilah kita sama-sama fokus pada kelas, pada apa yang nak disampaikan. Ya. Okey, Teacher Aida. Baik. Saya serahkan pada Teacher. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, semalam kita dah selesai kan, kita buat latihan sama-sama pada pelajaran tanda isim. Jadi hari ini kita teruskan. Bukan tanda isim, semalam pun kita dah masuk pada apa tu? Isim makrifah dengan isim nakirah kan? Baik. Sini semalam kita buat latihan ni. Jadi bila kita dah kenal isim, maknanya macam mana kita kenal isim? Sebab dia ada tanda. Melalui tanda di awal, ada tanda, dan juga tanda di akhir. Tanda di akhir. Macam mana untuk kita tahu isim? Sebab kita tahu ada tanda di awal dan tanda di akhir. Lepas tu apa tanda dia? Satu, ada harfu jar. Ada harfu jar. Harfu jar. Okey. Kemudian ada alif lam. Kadang-kadang kita jumpa alif lam. Jadi ada dua tanda di awal. Di akhir pula ada tanda kasrah, sama ada dia berbaris kasrah ataupun dia berbaris tanwin. Tanwin. Okey. Dan ini maknanya kalau kita nampak tanda-tanda ni adalah isim. Kita tahulah perkataan tu isim. Pada satu-satu masa hanya boleh ada 3 tanda daripada 4 tanda ni semua. Maksimum 3. Kerana alif lam dengan tanwin ni dia tak boleh sekali. Kita tak akan nampak dia bersama. Kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Contohnya perkataan kitabu. Kitab, dia sama ada kitabun. Betul. Jadi kalau ataupun al-kitabu. Al-kitabu. Bau betul. Tapi kalau kitabu sahaja, macam tu je. Kita memanglah tahu perkataan ni isim ni sebab dia kitab kan mesti menunjukkan maksud buku. Tapi kita kena tengok tanda. Maknanya isim ni kalau macam ni je, alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada, bererti dia bukan isim yang sempurna. Tak sempurna. Tak sempurna, dia adalah isim cacat. Nah, semalam kita belajar juga perkara ni sikit kan? Isim sempurna, isim ni tak sempurna. Jadi kita namakan dia macam isim ni cacat lah. Apa yang kena berlaku pada dia? Mestilah kita kena tambah dengan isim yang sempurna. Selepas dia mesti ada isim yang sempurna. Contohnya dengan kalimah yang isim sempurna lah, isim yang ada alif lam, ataupun kalau macam ayat yang kita jumpa dalam contoh, kullu kena tambah yang sempurna. Kullu nafsin, kulli syai'in. Contoh macam itulah. Jadi ni sempurna. Sebab apa dia sempurna? Sebab ada alif lam. Yang ni kenapa dia sempurna? Sebab dia ada tanwin. Yang ini tadi tak sempurna. Jadi dia kena digabungkan dengan isim yang sempurna. Jadi daripada situ, ini yang kita dapat perkara ni yang kita panggil sebagai kata frasa. Kata frasa. Frasa apa? Frasa idafi. Tak ingat nama dia tak apa, jangan risau. Cuma perhatikan bahawa ini adalah kata frasa.
ataupun frasa kata nama. Itu je lah. Jadi banyak. Contoh-contoh ada banyak. Jadi kalau dia bercantum, kita masuk pula bab nakirah dengan makrifah. Semalam ni dah belajar dah. Jadi tanda-tanda ni, kita dah tahu dia isim, kita belajar pula tentang sama ada dia nakirah ataupun makrifah kan. Kalau dia berbaris tanwin, maknanya dia nakirah. Kan dia tadi kita kata dia tak boleh sekali. Alif lam dengan tanwin tu dia tak boleh sekali. Kerana apa? Kalau tanwin berarti dia isim nakirah. Kalau ada alif lam berarti dia isim makrifah. Tapi kalau dia tak ada tanwin, tak ada alif lam, dia neither here nor there. Dia kat sini pun tak, dia kat situ pun tak. Jadi dia perlukan isim yang sempurna untuk bersandar. Yang ni pun perlukan isim yang sempurna untuk bersandar. Jadi kalau dia bersandar kepada nakirah, maknanya ini frasa nama yang nakirah. Kalau dia bersandar kepada yang makrifah, berarti dia adalah isim makrifah. Jelas tak? Okey. Yang ni sedikit tambahan sebab semalam saya tak terkata pula dekat dalam kelas ni. Okey, di sini Cik nak tanya. boleh? Okay. Kalau dia bersandar kepada isim nakirah, so frasa tu dipanggil Nakirah. nakirah, isim nakirah. Maknanya frasa tu ya? Frasa tu lah nakirah. Ni semua. Jadi dia ni satu. Maksud saya, dia adalah dia merujuk dia dua kalimah tapi dia merujuk kepada satu perkara. Daripada setiap diri, contoh macam ni. Frasa kan kata frasa. Contoh macam baju sekolah. Dia kata frasa lah. Dia maksud cerita pasal baju tapi ada sedikit tentang penerang kepada baju tu tadi. Macam tu lah. Betul? Baik, ya. Teacher, boleh tak kalau Kak Nas faham macam ni, kata macam kullu nafsin, jadi dia bersandar pada nakirah kan? Jadi kullu tu adalah isim yang tak ada tanda yang empat tu ya? Tak ada tanda. Betul. Okay. Isim Macam tu cacat. Dia cacat. Yang cacat dia cacat sebab dia tak ada alif lam dan juga dia tak ada tanwin. Dia tak macam salah dari segi grammar dia tu. Melainkan bila dia bersandar kepada yang sempurna. Betul Kak Nas cakap tu. Cuma dia bukan empat-empat tu semua. Dia tanda pada perkataan tu sendiri. Dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam atau dia tak ada tanwin. Alif lam dengan tanwin tak boleh sekali. Gitu. Macam yaumuddin tu memang frasa tu memang frasa makrifah. Yaumu tu pun kiranya isim makrifah juga. Dia dah jadi isim makrifah, betul. Kalau kita analyse dia satu-satu maknanya dia ni makrifah ke nakirah? Dia makrifah. Sebab apa? Sebab dia tumpang. Dia nama dia tumpang kepada isim makrifah. Yang ni nakirah. Sebab apa? Sebab dia tumpang pada yang nakirah. Oh, teacher. Maknanya ni yang disebut semalam ni, apa ni? Mudhaf. Dia tak semestinya makrifah, kan? Tak semestinya. Walaupun selalunya kita jumpa makrifah. Kebanyakannya makrifah. Yang nakirah ni sikit. Dalam dia sikit lah. Kebanyakan ni kita jumpa macam ni. Atau dia akan bersandar kepada isim-isim makrifah yang lain. Jadi isim makrifah yang lain macam mana? Selain daripada tanda dengan alif lam ni. Okey, kita boleh nampakkan perbezaan. Ini nakirah, ini makrifah. Jadi kalau nakirah, seorang rasul. Kalau makrifah, rasul itu. Itu beza dia tu. Mukminan, seorang yang beriman. Ataupun orang-orang yang beriman. Teacher nak tanya satu. Sekejap bagi saya yang ni. Boleh lepas ni. Mukminuna. Ni tak ada alif lam. Jadi dia ni nakirah. Ini tak ada alif lam. Tapi dia memang bukan dengan tanwin. Kalau sebab, dia adalah sebab dia tu.
tapi dia tak ada alif lam. Berarti dia ni nakirah. Isim tapi nakirah. Kalau ada makrifah dia ada alif lam. Jadi kat sini kita nampak nama khas makrifah. Macam mana, apa tanda dia? Ada alif lam. Yang ni tiada tanwin. Dia memang takkan boleh ada tanwin. Macam itulah dia switch. Okey, apa dia soalan tadi? Kak J ke? Macam kullu tu kan. Kullu tu okey, kalau kita guna mushaf Al-Bayan ni, kita tahu lah dia tu isim sebab hitam kan. Okay, so contohnya katakanlah kita baca mushaf lain. So kullu tu kalau yang kita belajar semalam tu kita ada tanda empat tanda untuk menandakan dia tu isim kan. So satu pun tak ada kan sebab dia ada apa? baris kulu tu tak ada, tapi selepas dia apa? Kan kita kata tadi dia mesti bersandar. Jadi kalau dia bersandar kepada apa? Macam ni contoh ayat ni. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in. Ni pun kulli tak? Kulli. Ni sebab ada tanda lah kan? Ni jelas ada tanda. B. Atau baris kasrah. Kalau tak ada, kita kena tengok yang datang selepas dia tu. Kalau selepas dia tu baris kasrah, sama ada kasratin ataupun kasrah, maknanya dia tu adalah isim lah tu. Dia bersandar. Sebab dia perlu bersandar. Dia tak sempurna. Kalau saya conclude macam ni, okey, kita katakanlah kita tahu satu perkataan tu, satu kalimah tu adalah isim. Tapi kalimah di hadapan dia tu kita tak tahu kan. Okey. So kita katakan kalimah depan itu adalah isim juga. Selepas dia tu mesti baris kasrah. Untuk kita kata dia isim, dia mesti baris kasrah. Contoh dalam ayat ni. Sekejap kita bagi contoh surah muka surat 3. Okey, sini. Sini. Mana dia? Sekejap, muka surat 4, sorry. Okey, contoh macam ayat ni. Okey, cuba cek tengok isim. Kat mana isim? Kita nampak, okey, saya ambil daripada sini je lah. As-sawa'iqi, sini. Kita ambil yang ni je. Kita ambil yang ni sahaja. Cik awal apa? Alif lam. Okey, as-sawa'iqi. Baik. Berapa kalimah ada dalam perkataan dalam rangkap ni, dalam frasa ni? Ada berapa kalimah? Ada berapa? 3. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi sebelah sini as-sawa'iqi isim ke fi'il? Isim ke apa? Isim. Isim. Apa tanda isim? Alif lam. Alif lam. Bagus. Ada alif lam. Kemudian ada Tanwin. Tanda kasrah. kasrah. Ya. Jadi kita tahu di isim. Hazara ni kita boleh tahu tak isim ke bukan? Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita nampak dia macam tak ada tanda isim kan? Kita tengok apa yang datang selepas dia tu. Isim ke bukan? Isim. Sebab apa kita kata dia isim? Sebab ada alif lam dan juga baris kasrah. Ni kat sini adalah satu tanda menunjukkan ini adalah hazara ni isim. Dia bukan selain daripada isim lah. Dia bukan fi'il. Sebab apa? Isim makrifah yang datang selepas dia tu berbaris kasrah. Jadi kat sini dia ada sikit tricky lah. Tapi kita tengok yang selepas dia tu. Kalau dia baris fathah, berarti ini bukan isim. Dia yang ni mesti baris kasrah. Kalau bentuk dia nampak macam apa ni? Macam fi'il Ustazah. Betul. Ni kalau kita tak perasan kita nampak macam fi'il. Tapi untuk dia jadi fi'il, ini tak boleh baris kasrah. Ini mesti baris fathah. Jadi Ustazah hazara tu ialah isim apa Ustazah? Isim. Nak kenal Isim. Dia panggil isim. Dia ni dipanggil nama dia mudhaf. Mudhaf, okey. Dia tak bersempurna, dia kena bersandar. Maknanya mudhaf tu maksud dia yang bersandar. Jadi dia bersandar kepada isim makrifah ataupun isim sempurna sebelah dia. Jadi apa yang menyebabkan dia baris kasrah ni? Dia berbaris kasrah sebab ada harfu jar
Harfu jar kan akan menyebabkan di baris kasrah ada harfu jar yang dah dihilangkan, yang dah di drop. Maksudnya understood je. Jadi harfu jar yang dihilangkan tu ialah sama ada min ataupun fi ataupun li. Daripada, pada atau bagi. Macam itulah. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam modul tu kita tambah dalam kurungan. Maknanya yang dalam kurungan ni daripada tu kan, tiap-tiap daripada diri. Inilah tambahan dia tu yang saya sebut tadi tu, yang dihilangkan tu. Apa yang menyebabkan dia ni baris kasrah? Sebenarnya ada harfu jar. Tu kita tambah setiap daripada sesuatu. Yang ni ini patut tak ada pada ni. Kalau pada maknanya kat depan dia ni ada fi. Ni mesti baris kasrah. Fi yaumi ad-dini. Ya, bagi pembalasan. Dan ni kita kena tambah bagi sebab sebenarnya di antara dua ni ada harfu jar yang dah dihilangkan. Ni bukan saya hilangkan, macam tu bahasa Arab. Ustazah nak tanya yang kita terjemah lama macam tak dengar mana? Makcik Ani, masya-Allah. Macam mana nak terjemah tadi yang nazaro tadi? Hazara. Hazara kita terjemahkan. Saya tulis sini ya. Ya, terima kasih. Okay. Hazaral mauti. Hazaral mauti. Ini kita terjemahkan sebagai dua kalimah, kerana ketakutan. Kerana ketakutan. Jadi yang mana satu yang paling sesuai? Min ataupun fi ataupun li. Mana satu paling sesuai? Kerana ketakutan al-mauti, kita biasa dengar perkataan ni. Apa maksud dia? Maut. Kematian. Kematian. Jangan kata maut aja tapi kematian. Jadi kerana ketakutan daripada ke pada ke bagi? Daripada. Betul, daripada. Jadi dalam kurungan daripada kematian. Sama juga dengan perkataan zikru. Zikrullah. Dia tak boleh. Okey, kalau baris dia. Kalau kita tengok baris perkataan zikru macam ni, kita tahulah ni selalu zikru. Orang selalu cakap zikir ke, zikri ke, zikru ke, zikra ke. Itu sebab lain lah, sebab ada perkataan lain. Kita ambil zikru biasa. Sebab biasanya asal dia semua baris dhammah lah. Zikru, kalau kata zikru, kita tengok baris ni. Baris ni mesti baris kasrah. Mesti dia baris kasrah. Jadi kalau kita tahu dia ni isim, maknanya kita tahulah. Maka kita tahulah zikru ni adalah isim. Sebab sandaran dia tu baris kasrah. Kalau dia baris kasrah. Kita belum belajar pasal fi'il, jadi saya tak nak cerita pasal tu dulu. Kita concentrate je ni. Maknanya kita tengok perkataan ni, selepas dia adalah Allahi. Jadi kita tak boleh terjemahkan mengingati. Kita kena terjemahkan peringatan. Jadi peringatan, saya bagi warna merah biar dia terang sikit. Tu je lah. Peringatan, yang mana paling sesuai? Min ke? Fi ke? Ataupun li? Peringatan daripada Allah. Kita pilih yang ni. Jadi daripada. Tapi kita tak boleh bubuh warna hijau kan dalam Mushaf Mubayyinah tu sebab dia embedded, dia inside, dia tak nampak pun. Dan kita kata daripada Allah lah. Peringatan daripada Allah tu apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Kalau mengingati Allah sama tak? Sama. Apa beza? Peringatan daripada Allah dan mengingati Allah. Kalau mengingati Allah, dia punya bentuk macam ni. Zakarallaha. Dia tak boleh baris kasrah, dia mesti baris fathah. Dia telah mengingati Allah. Macam tu. Fi'il pula. Jadi kat situlah kita kena faham yang ni. Dia mesti baris kasrah. Ini yang disebut sebagai majrur. Itulah dia.
dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebab dia menjadi tempat bersandar isim yang tak sempurna ni. Yang ni lain, nanti kita belajar dalam seterusnya lah bila kita belajar bab fi'il. Tapi cuma kat satu perkara lah kita nak ingatkan. Cuba bezakan perkataan peringatan dengan mengingati. Ada beza kan? Ini konkret, tangible. Mengingati ni abstract. Maksudnya benda tu berlaku dan kita tak boleh nampak benda dalam otak kita ke hati kita. Sedangkan peringatan ni outside. Kita ada tindakan yang kita boleh buat. Peringatan jalan raya dengan mengingati jalan raya. Satu kata kerja, satu kata nama. Kata nama tu dimenamakan. Apa yang kita maksudkan dalam peringatan. Jadi peringatan tu ada larangan, ada suruhan, ada ancaman macam tu. Ada ganjaran, ada motivation. Jadi itu peringatan. Macam dalam jalan raya kan. Kalau di jalan raya ada peringatan hak laju, ada tanda menunjukkan supaya berhati-hati, itu peringatan. Kalau mengingati, no control, kat mana-mana boleh berlaku. Tak ada siapa yang boleh tahu pula siapa yang ingat apa, macam tu. Jelas tak? Bisa. Okey, baik. Boleh kalau saya nak buat conclusion. Kalau isim yang tak lengkap tu kan, diikuti oleh isim seterusnya. Kalau isim yang kedua tu adalah makrifah. Okey, kalimah makrifah tu berakhir dengan kasrah. Betul. Kalau dia isim yang kedua tu adalah isim nakirah. So isim nakirah tu kena kasratain. Kasratain, betul. Betul. Itu satu betul. Okey. Betul lah observation macam tu. Alhamdulillah. Yang lain dapat Yang tu? Baik, kita pergi kembali. Di semalam kita dah buat sikit kan. Kita dah buat tentang kata isim makrifah yang dalam bentuk mabni, kaku. Bererti dia tak berubah baris. Macam tu je. Kita tak boleh nampak dia tu kasrah ke. Kita tak akan nampak dia tu. Kalau kita jumpa dia macam ni, contohnya fathah, dia fathah je lah. Ini yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Untuk reference yang lain, kita boleh tengok dalam Mushaf Mubayyinah punya nanti kendian. Tapi untuk yang selalu kita jumpa dan yang ini yang selalu kita nak tahu makna pun, inilah dia isim kaku, isim mabni. Kita ingat dia punya classification tu dulu. Ataupun jenis tu. Ada kata tunjuk, isim isyarah. Kalau kata tunjuk maknanya itu, ini, mereka itu, mereka ini, yang macam itulah. Ada untuk lelaki, ada untuk perempuan. Yang penting kita faham konsep bahasa Arab, dia ada gender. Dia ada dalam satu kalimah tu ada maklumat tentang gender, ada maklumat tentang bilangan. Di situ je lah. Bila kita tahu di isim isyarah, maknanya itu, ini, mereka itu, mereka ini. Maknanya dia ada semua tu. Mereka itu perempuan, ini perempuan. Semua dah ada dalam satu kalimah. Contoh macam ni. Hazihi, ini perempuan. Kalau haza, ini je. Umum dan lelaki. Tilka, itu perempuan. Mereka itu, haulai, itu yang paling banyak lah dalam Quran. Zalika, itu. Kemudian kata penyambung pun begitu juga. Dia tidak berubah baris. Tetaplah ma, tapi maksud dia apa yang. Man, siapa yang. Kalau dia menyambungkan allati, orang yang. Allazina, orang-orang yang. Kemudian allazi, orang yang. Dekat sini kita boleh nampak ini satu, ini banyak. Macam itulah maksudnya. Konsep tu ada dalam satu kalimah, iaitu gendernya, jantinanya dan juga bilangannya. Kata soal. Jadi ni kita jumpa, nanti kita dapat buatlah. Tapi ni yang paling banyak. Kaifa, man, siapakah, apakah. Nampak macam sama kan? Sama, memang sama. Dari segi ejaan rupa sama. Tapi dia punya fungsi dalam ayat tu yang akan menentukan terjemahan dia. Yang paling tepat apa? Tak boleh semua apa yang. Jadi ada kala dia jadi apakah.
fungsi itulah yang kita, bila kita explore lagi, kita tambah lagi, kita belajar dan kita boleh buat perbezaan. Dan kita boleh terjemah dengan tepat. InsyaAllah. Kata syarat, ainama, di mana sahaja. Bila sama man, tapi dia jadi barang siapa. Maknanya ada syarat, ada jawab. Kemudian kita akan jumpalah nanti. Apa sahaja, ma apa sahaja. Dan yang paling banyak juga di dalam Al-Quran ialah dhamir. Dhamir ni selalu bersambung dengan isim yang tak, isim cacat tadi. Contoh, dia jadi perasaan nama. Rabbuna, absarihim. Ini semua adalah frasa nama. Kalau macam ni dia satu je. Tapi sebelum dia harfu jar. Bila isim yang mabni ni, dia tak boleh tukar jadi, dia tak boleh pula jadi alaini. Salah. Siapa kata alaini tu memang salah. Sebab dia kaku. Dia tak boleh tukar baris lain. Ni alaikum, tetaplah alaikum. Assalamualaikum. Tak boleh pula tukar assalamualaikumi. Tak ada. Dia tak berubah baris dia sebab dia isim mabni. Macam tu. Ya. Macam annahu contohnya. Kita tak boleh pula kata annahuwa. Dia tak boleh. Annahu. Fadilah ada soalan ke? Ya, Ustazah. Ya. Tadi saya nak tanya tapi Ustazah tengah terang. Yang mudhafun ilaih tu, saya nak clarify kalau selepas isim cacat tu adalah nakirah, jadi dia tak ada harfu jar yang dihilangkan kan? Jadi kita tak perlu ada juga. Oh, jadi akan ada kurungan jugalah. Ada juga. Sebab macam tadi ni ada. Ni kullu nafsin. Apa yang menyebabkan dia baris kasrah tu? Sebab dia adalah ada harfu jar yang hilang tu. Oh, hanya kasratain atau kasratan ataupun kasrah? Kalau domatain tak ada. Bukan. Tak ada. Kalau dia domatan, that means ini tak boleh isim cacat ni. Dia mesti isim sempurna. Dia hanya terpakai untuk kasrah atau kasratain. Ya. Okey, clear. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Kita kena ingat yang dia jadi kasrah tu sebab ada harfu jar itulah. Sebab itu dia maknanya dia satu perkataan, satu maksud, dua kalimah yang memberi maksud. Kalau dalam bahasa Melayu disebut dia ada ibu ataupun inti dia dan mudhafun ilaih dia tu, hak sebelah ni adalah penerang. Macam itulah. Kalau kita panggil dalam bahasa Inggeris, kita kata noun phrase. Noun phrase ada yalah, tak apa, don't worry about that. Okay. Okay, jadi di sini contoh. Baik, kita terus buat latihan semalam. Dah siap dah? Bulatkan isim makrifah. Bulatkan je isim makrifah. Kita buat satu-satu. Yang ni dah dibuatkan. Cuba cari je isim makrifah. Mana dia satu isim makrifah? Okay, Kak Sakinah. Mulakan Kak Sakinah untuk baris yang pertama. Sebab apa? Sebab Kak Sakinah dah hantar semalam. Jadi saya berilah keutamaan. Okey. Assalamualaikum. Salam. Allah. Alif lam alif. Allah. Okey, dah buat. Kita buat yang lain kedua. Hudan, azabun, ad-dalalata, bukun, al-akhiri. Yang mana satu isim makrifah? Ad-dalalata. Ad-dalalata. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Betul, ada alif lam. Lagi? As-sufaha. Buat yang lain satu dulu. Al-akhirah. Al-akhiri. Okey, Al-akhir. Al-akhir. Jadi dia ada alif lam. Okey. Ada kawan-kawan lain nak cuba pula untuk yang seterusnya? Saya nak Cik Ani. Okey, Makcik Ani silakan. Sekarang ni kita tengah tengok yang mana yang apa? Makrifah. Makrifah. Jadi kalau tanda makrifah tu ada alif lam. Betul. Jadi alimun. Ni bukan alif lam. Oh, itu hamzah. Sebab lepas tu di akhir dia ada tanwin. Jadi dia nakirah. Dia nakirah. Nakirah. Dan dia kena bersandar lah pula. Dia tak perlu bersandar. Dia isim sempurna. Dia sempurna. Okey. Dia macam ni. Kenapa Makcik Ani saya rasa
macam ramai kawan-kawan yang lain mungkin tak perasan sebab nampak meme tu kan. Dia sebenarnya ini hukum tajwid. Kita develop, kita ikut sebiji-sebiji macam perkataan yang kita ambil daripada Quran. Jadinya ini sebenarnya nak uji jugalah sikit. Ini sebenarnya adalah dhammah. Tapi dhammah ni satu tu kena bertukar jadi mim apabila dia berjumpa dengan ba. Ni hukum apa? Iqlab. Okay. Ni bagi yang dah belajar tu, jadi kat sinilah. Jangan pula tak perasan ini adalah tanwin sebenarnya. Jadi dia isim sempurna. Ya. Itu jadi as-sufaha. Betul. Apa pasal dia? Apa tanda dia? Kerana pada awal kalimah ada alif lam. Ya, jadi dia ni adalah isim makrifah. Dia kotak pula. So bulat ni tak ikut arahan ni. Okey. Tak ikut arahan rupanya. Okey. Baik. Lagi? Okey, orang lain pula. Ada tak lagi isim makrifah yang kita dapat kenal pasti? Siapa nak cuba? Saya kecilkan sikit. Tak ada? Dan berikutnya tak ada. Okey, dalam line ni semua tak ada. Bagus. Kalau saya tak tanda tu betul lah tu. Ini nakirah, ini nakirah, ini nakirah, nakirah, nakirah. Ada ke? Ada terlupa dah. Kalau rangkap. Ini nakirah, ini nakirah. Ini adalah makrifah. Terlepas Ni ni makrifah. Sebab apa? Sebab dia ada dhamir selepas tu. Dhamir tu dia adalah isim makrifah. Dia kan isim mabni kaku. Jadi yang ini isim cacat ni dia dapat bersandar di situ. Jadi dia tumpanglah dia makrifah. Ini adalah makrifah. Ada yang terlepas, ada yang dapat betul? Ya. Okay. Terangkan lagi yang ni, teacher. Okey. Absarihim dia adalah isim makrifah. Sebab apa dia makrifah? Sebab isim cacat absari tu bersandar kepada dhamir ni. Macam ni. Ni. Dia bersandar. Dia kata perasa idhafi. Jadi kat sini dia ni kita kata penglihatan bagi mereka. Kalau absari tu dia cacat lah kiranya sebab dia tak ada kalau kita nampak macam ni je kan. Absari. Dia cacat. Kenapa dia cacat? Sini alif lam pun tak ada. Ini bukan tanwin. Sedangkan sepatutnya untuk dia jadi sempurna dia kena ada alif lam. Ataupun kalau tak ada alif lam, dia mesti ada tanwin. Baru dia sempurna. Bila dia tak sempurna, dia perlu bersandar kepada isim sempurna yang lain. Sama ada isim kaku, ataupun isim ada alif lam, atau isim tanwin. Jadi kat sini, contoh dalam Quran tu, him. Him ni adalah isim mabni. Isim mabni, isim kaku. Isim ni makrifah. Isim mabni ni semua makrifah ni. Jadi bila dia makrifah, dia pun jadilah makrifah. Dia ni pun dapatlah jadi makrifah. Pendek kata, macam kita ni tak ada nama apa-apa. Sekali suami kita dapat datuk. Kita pun numpang lah jadi datin. Macam tu lah. Tapi cerita pasal kita. Belumlah lagi. Tapi contoh. Tapi kalau nak tumpang tu, kalau dah bercerai kadang-kadang tutup. Jadi dia mesti ada tanda menunjukkan yang dia tu dah kahwin. Tu apa dia? Ada cincin dia tu min fi li. Nak numpang tu tadi. Him tu walaupun dia kecil perkataan tu tapi dia memang makrifah tu maknanya dia kuat lah. Macam tu lah maksud saya. Maaf buat lawak bodoh lah hari ni. Tapi dapat tak masuk konsep macam tu? Faham tak? Dia tak sempurna. Jadi dia ada maksud tapi dia kena bersandar kepada isim makrifah. Macam ni isim ni dia sama ada alif lam
Ada alif lam. Contoh macam saya bagi contoh al-kitabu. Dia ada alif lam atau ada independent. Kitabun. Tapi dia tak ada nama lah kalau dia kitabun je. Contohnya macam tu. Sebuah kitab. Seorang wanita. Tapi kalau dia kata dia jadi itu, dia wanita yang bersuami dan ada pangkat dah sikit lah. Macam tu contohnya. Tak ada apa pun. Tapi maksud dia satu je. Okey. Kita buat lagi, tambah lagi latihan tadi. Bukan tambah, kita teruskan. Clear tak? Clear. Takat ni boleh Okey. Baik, kita analyse pula yang baris yang seterusnya. Zalikal kitabu. Jadi, mana dia isim makrifah? Al-Kitabu. Zalika, betul. Zalika satu dan juga al-kitabu. Ini macam mana kita nak tahu Zalika ni makrifah? Isim. Sebab dia memang mabni. Dia adalah isim apa? Nama dia? Isim mabni. Isim mabni tu semua, tapi yang salah kalau Zalika ni yang mana? Ni isim isyarah. Kumpulan ni. Tak ingat nama dia tak apa. Kita boleh rujuk semula kepada nota ni. Kita boleh rujuk nota tu. Jadi kat situ kita tahu, oh dia ni isim makrifah. Okey. Dia sendiri pun dia dah kuat dah. Dia boleh, yang lain yang tak sempurna boleh tumpang ke dia ni. Tapi di sini dia fungsi dia sangat kuat lah. Dia isim isyarah, dia mula-mula pada ayat. Zalikal kitabu. Lagi? Senggang yang seterusnya. Ulaika, betul. Ulaika ni pun adalah isim makrifah. Sebab dia isim isyarah juga. Isim isyarah. Dia jadi mabni. Lagi? Hum. Okey, dia kalau kita balik semula pada asal, dia akan jadi hum lah. Ni sebab nak sambung, kalau baca sambung dia jadi humul. Tapi baris asal dia sukun, hum. Okey, domir. Seterusnya al-muflihuna. Jadi ini pun dia makrifah sebab alif lam. Okey, lagi setahtihal anhar. Masya Allah, betul. Tahtiha ni adalah isim makrifah. Sebab dia sandar ni tadi. Tahti sandar kepada ha. Kalau terjemahan kita boleh terjemah di bawah baginya. Di bawah baginya. Tahti tu bawah baginya. Al-anharu. Al-anharu pun makrifah sebab ada alif lam. Ini alif lam. Ini sebab dia bersandar. Dia memang kata dia perkara yang nak cakap tadi, kata frasa. Baik. Kita buat yang seterusnya. Berikutnya, kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun. Okey, panjang sikit. Jadi kita kena analyse mana dia isim makrifah. Mana dia isim makrifah? Sama. As-sama'i. Kalau sebut sekali dengan alif lam As-sama'i. Macam itulah. Ada lagi tak? Ada lagi tak isim makrifah? Ya? Betul. Masya Allah. Betul. Sebab dia isim. Macam mana pun hi tu isim walaupun dia satu huruf tapi dia isim. Sebab dia ganti nama. Cuma kedudukan dia sebagai isim ataupun dhamir yang bersambung. Dia bersambung dengan apa? Dengan huruf jar. Okey. Yang lain tu makrifah. Okey, lagi. Lakumul arda firasha. Kum. Betul. Kum tu? Kum. Domir mutasil. Ya. Kum tu dia jadi domir tapi domir mutasil. Lagi? Ada lagi tak isim makrifah? Al-arda. Ya, sebutkan alif lam tu jelas. Al-arda. Jadi ini al-arda ni maksud dia apa?
Bumi itu. Bumi itu. Bumi itu. Baik, ada lagi tak ada kan? Okey, kita buat yang bawah ni yang paling panjang sikit lah, panjang sikit lagi ni. Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini surah 2 ayat 30 ni. Okey, kita bulatkan okey. Rabbuka. Semua ni makrifah sebab ni kata frasa. Dia hitam dengan hitam. Lagi? Lil malaika. Lil malaika yang mana satu isim? Al Al-malaika. Jadi kalau keluar sebenarnya dia akan jadi al-malaikati. Masya-Allah, ada yang buat kelas di pejabat masya-Allah, semoga Allah mudahkan. Mudah-mudahan diberkati. Sampai kita boleh dengar tentu kawan-kawan. Masya-Allah. Semoga dapat bos yang baik, dia tak marahlah. Dia bolehlah, dibolehkan. Jadi ni malaikah ni sebenarnya ada alif lam tapi dia tak nampak. Jadi yang isim makrifahnya adalah al-malaikah. Dari segi bacaan dia dah drop kan sebab dia terus je masuk ni alif lam qamariyah. Ada lagi tak? Ada ini tu. Jadi ya dhamir muttasil. Masya-Allah. Betul, dia dhamir. Dia tak boleh cakap in ana, inna ana. Jadi ini. Maksud dia sama, sesungguhnya aku. Tapi rupa dia lain. Dalam bahasa Arab ni macam itulah. Kalau kita sama je kan. Kalau kita aku, sesungguhnya aku. Kat depan pun aku, kat belakang pun aku. Kita jadi subjek pun aku, kita jadi objek pun aku. Tapi bahasa Arab tak. Kalau dia subjek, dia jadi ana. Kalau dia jadi objek ataupun dia jadi di akhir, dia akan dia guna ya. Macam bahasa Inggeris lah. Kalau awal I, kalau hujung me. Tapi kalau campur cakap Arab, cakap Inggeris, cakap Melayu tak ada masalah. I tak suka you tak suka I. Atau I suka you suka I. Tapi sebenarnya kena cakap you suka me. Nanti ingat me hun pula kan. I suka me. Dia tak boleh macam tu. Jadi I jadi me. We jadi us. Macam gitu. Jadi bahasa Arab pun ada convention ataupun ada peraturan yang begitu. Ada lagi tak isim makrifah lain? Al-ardi. Al-ardi. Ya. Ahsanti. Jadi beginilah. Boleh cuba semak dengan yang kita buat. Siapa yang dah buat tu boleh semak. Betul ke tidak? Ustazah. Ya. Kenapa tahtihah tadi Ustazah ada sebut bagi Ustazah tambah bagi? Tadi kan kita kata kena tambah bagi sebab sebenarnya ada harfu jar di situ. Bila kata dia tu adalah tempat bersandar tu, dia nak sandar kena ada apa? Dia kena ada min, fi ataupun li. Cincin dia. Okey. Macam itulah bukti. Tapi bukti tu maksudnya min fi'li tu tidak dizahirkan. Kalau dizahirkan dia dah lain lah. Ini maksudnya nak tunjukkan dia adalah kata frasa. Dia dua kalimah tapi dia memberi satu maksud. Tahtihah. Macam tadi kata apa? Ini inti dia dalam bahasa Melayu. Manakala ini adalah penerangnya. Macam kalau kita kata my book. Macam tu. My book. Buku saya. Tapi cerita dia buku kan. Inti dia buku. Dia punya penerang tu saya. Tapi dalam bahasa Arab ni, benda yang sebelah ni dia akan jadi baris kasrah ataupun sebenarnya bukanlah baris kasrah semua. Yang tak boleh baris kasrah dia tak akan baris kasrah. Dia tapi nama dia, kedudukan dia adalah majrur. Yang dikatakan majrur. Apa yang menyebabkan majrur? Sebab ada harfu jar. Masa kita belajar harf, kita ada belajar kan? Kita ingat tak? Kita tengok sikit. Harf kini. Kan kita berbuh jar ni. Bila apa tugas dia? Dia akan kalimah isim yang menyusuli harfu jar berkedudukan majrur. Maknanya nama dia tu apa?
Kalau dia datang selepas harfu jar, nama dia apa? Dia jadi majrur. Itulah sama ada kita nampak ke kita tak nampak tu. Yang macam contoh yang apa idafi tadi, kita tak nampak. Memang dia dah hilangkan sebab dia nak menunjukkan. Jadi contoh-contoh rangkap tadi kita kata apa tu frasa nama. Boleh? Dapat tak menjawab soalan? Menjawab. Tapi macam Macam ha dalam kes tadi dia dikira majrur juga walaupun dia majrur. tidak berbaris kasrah kerana dia mabni. Dia tak boleh berubah baris. Betul. Masya Allah. Ahsanti. Ahsanti. Allahu Akbar. Betul lah tu. Macam saya keterangkan tadi, banyak sangat yang saya terangkan tu. Macam ni, kita memang nampak dia hi. Dia tak sesuai pula. Kita tak jumpa fihu tapi fihi. Tapi ada perkataan yang dia akan jadi hu. Macam kum. Macam saya kata tadi, Assalamualaikum. Ni ada harfu jar. Ni majrur. Tapi kenapa tak jadi kumi? Memang taklah sebab bahasa Arab. Tak boleh pula kita pandai ini kena majrur ni. Kena baris kasrah, kita tukar baris tu. Kita tak boleh tukar. Yang tu sebab Allah dah bagi tahu kita macam tu. Dalam Quran ni bahasa Arab tu macam tu. Kalau kita tersasul bab kita cakap dengan Arab tak ada masalah. Tapi Quran baris dah ada. Yang kita je tinggal kenal pasti supaya kita terjemah tu betul. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, rasanya boleh tak pergi yang topik baru tu? Ustazah, ya. Puan Rana. sebenarnya kan, adakah semua yang domain mutasil tu akan jadi isim? Dhamir mutasil semua isim. Dhamir mutasil ke, dhamir munfasil ke, dia semua adalah isim. Dan semua adalah makrifah. Dia tak pula berubah. Dia tetap isim. Dia duduk mana pun dia memang isim. Tapi dia semua isim makrifah. Agaknya soalannya yang tu kan? Makrifah ke nakirah? Dia makrifah. Dia semua makrifah. Isim makrifah. Jadi saya kata, ada soalan lagi berkenaan pelajaran hari ni. Kalau tak ada, saya ingat saya tak tambah. Saya fikir isim jantina ni kita bawa pada besok. Terus masuk yang baru. Cumanya saya nak ada seperti saya kata pagi awal tadi, kalau ada sedikit masa saya nak beritahulah tentang kita belajar ni kan. Kita kena ingat untuk niat kita ni belajar sebab nak faham apa yang Allah kata, nak faham kalam Allah. Jadi kita jangan niatkan yang lain-lain. Contohnya macam bukan niat yang lain-lain. Maknanya tujuan kita tu mesti kita bulatkan, kita khususkan kata kerana Allah. Sebab Allah suka, Allah redha dan Allah turunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Dan Allah suruh juga kita menyampaikan, maknanya mengajarkan. Ini hanyalah diberikan kepada kaum umat Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan, dalam Quran banyak cerita tentang ahlul kitab kan. Maknanya mereka tu adalah ahli ataupun yang pakar ulama dalam kitab mereka, iaitu kitab Taurat, kitab Injil. Jadi dan syariat dulu-dulu pun nabi-nabi yang terdahulu mereka hanya boleh ataupun dan perlu mengajarkan kepada kaum mereka sahaja. Mereka tak boleh pula, contohnya satu nabi ni dia ditugaskan untuk kaum dia ketika tu, dia tak boleh pula nak pergi sebarkan, pergi tempat lain dengan kitab yang diberikan kepada mereka. Dia tak macam tu. Kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Memang tujuan dia supaya Quran ni Allah kata macam dalam surah surah 12 ayat 2. Allah kata turunkan, memang sengaja Allah turunkan sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk mengerti. Maknanya memang perlu disebarkan kefahaman Al-Quran ni. Dia tidak boleh berlegar kepada ahli kitab sahaja. Maknanya semua orang. Sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat. Kemudian sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lain Quran ni.
Maksudnya sahabat yang lain, kemudian kepada tabi'in, sampailah hari ini. Kita mesti sampaikan Quran ni yang betul. Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia mestilah seperti yang Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 200. Kadang-kadang kita rasa kita buat ni ibadah dah, ibadah khusus tu kita buat. Tapi maksudnya kita dalam keadaan berhati-hati. Dalam surah 2 ayat 200, memandangkan Kak Nas ada, maka kita boleh minta tolong Kak Nas bacakan, boleh Kak Nas? Alhamdulillah. Silakan 200. Kita tunjuk baca. Jadi tadarus juga ni kan, kita baca, sebut, dan pada masa yang sama cuba kita tengok perkataan-perkataan yang kita dah tahu. Sikit-sikit lah, banyak-banyak lah kita tandakan. Baik, cuba Kak Nas bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ya. Jadi ada beberapa perkataan mesti dah seronok kan? Boleh terjemah. Ke kita tengok mushaf yang Mubayyinah tu. Kita tengok yang tu ada ke? Saya nak tengok, takut saya ada tak sampai juzuk 2. Sekejap ya. Rasanya ni tak sampai nanti juzuk. Sampai. Sebentar. Tembak aja ni. Cuba. Ni 141 ke surat 23. Ke surat berapa ni? Okay. Sekejap jadi kita boleh tengok dekat situ. Bismillah. Jauh lagi. 30. Surat 30. Okey, ni dia. Ni kalau mushaf Mubayyinah ni macam ni lah. Kita boleh nampak perbezaan. Setakat ni yang kita dah belajar sikit adalah warna hijau dan warna hitam. Jadi kat sini hijau ni, maka apabila telah menyelesaikan oleh kamu akan tata cara ibadah. Maknanya ibadah korban. Ini cerita pasal haji ni. Tata cara ibadah bagi kamu, maka ingatlah oleh kamu akan Allah seperti ingatan bagi kamu akan bapa-bapa bagi kamu. Ini semua yang kita kata tadi tu. Boleh nampak ni, kita boleh kenal pasti yang kata frasa tu. Kata frasa. Ni kata frasa hitam dengan hitam. Ini kata frasa. Atau asyadda dzikra, atau yang lebih kuat daripada ingatan. Ini pun kata frasa. Faminan nas, maka daripada manusia terdapat orang yang yaqulu, ia berkata, wahai Tuhan bagi kami, atina, kurniakanlah oleh engkau akan kami fid dunya wa ma lahu fil akhirati min halak. Sedangkan tiadalah baginya di akhirat daripada habuan-habuan. Apa maksud ayat ni? Okey, boleh keluarkanlah nanti. Maksudnya tengok ayat 200 ni balik, kita semak balik semula. Maknanya dalam kita manusia ni mengerjakan ibadah yang khusus bagi Allah. Maknanya mengerjakan haji. Tapi sebenarnya tujuan dia bukan untuk Allah. Tujuan dia untuk ampat berkat. Tujuan dia untuk dunia. Jadi dia tak perasan perkara tu. Kadang-kadang untuk sihat. Kalau kita baca Quran ni, kita nampak kadang-kadang orang kata baca Quran, belajar faham Quran supaya kadang-kadang dia rasa tak payah faham pun tak apa. Sebab apa? Dia baca tu untuk dapat berkat, untuk mengerat silaturahim, atau untuk ambil exam, maksud untuk naik pangkat contohnya. Jadi itu semua adalah berbentuk dunia. Itu semua adalah orang yang dia minta pada Allah tapi permintaan dia hanya di dunia. Maka Allah kata sedangkan seterusnya maknanya kan
Jadi di akhirat esok dia tak ada. Tidak ada apa-apa habuan. Jadi kita ni bila baca Quran ni, kita belajar Quran, betulkan niat kita, bulatkan hati kita. Kenapa? Supaya aku faham apa yang Allah kata kepadaku. Supaya aku dapat membuat apa yang Allah reda perbuatanku. Kita nak buat perbuatan-perbuatan yang Allah reda. Bukan untuk kita baca Quran, bukan tujuan dunia. Kita buat haji bukan untuk dunia. Kita buat bukanlah kata salah, tapi kita takutlah kita buat tu kita tak dapat. Kita dapat dunia sahaja, kita tak dapat akhirat. Kita dapatlah keberkatan di dunia, kita dapat macam kita rasa kita sihat, kita rasa kita betul, kita macam kita rasa kita amal soleh ni. Betul amal soleh, tetapi amal soleh tu tersangkut aja dekat dunia. Sebab Allah kata macam tu. Tujuan dia dunia. Sama ada untuk dapat pujian untuk riak tu lagilah. Na'udzubillah. Jadi sedangkan sepatutnya kita buat apa Allah kata. Dan wa minhum may yaqulu, sambung kat Nas baca 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan daripada mereka terdapat orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, maknanya dia berdoa ni, dia kata Rabbana, wahai Tuhan bagi kami, ini pun idafi lah. Atina, kurniakanlah oleh engkau akan kami di dunia kebaikan, akan kebaikan. Dan di akhirat akan kebaikan. Dan jauhkanlah oleh engkau akan kami akan siksaan daripada api neraka. Ini pun wasfi tadi. Wasfi pula. Apa tu kata frasa idafi. Jadi kita nampak ni baris kasrah. Jadi kat situlah, maknanya dari pelajaran daripada ayat pula, hendaklah kita ni ada juga orang yang betul-betul, maknanya dia minta kepada Allah, dia nak kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kenapa dalam isim nakirah? Kenapa dia dalam bentuk isim nakirah ni? Kita tak tahu kebaikan tu. Kadang-kadang pada dalam hati kita atau dalam fikiran kita, pendapat kita, itu baik. Tapi itu bukan suatu kebaikan. Bentuk kebaikan Allah yang lebih tahu. Kebaikan yang Allah suka tak semestinya sama dengan apa yang kita faham maksud kebaikan. Jadi kat situlah kita minta kepada Allah tu open-ended and we leave it to Allah to bestow it upon us. Tapi yang penting, yang jelasnya, kita minta Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kebaikan di dunia ni kata Nabi SAW yang ultimate-nya, maknanya sebab Nabi kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kebaikan sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kat situlah kebaikan ada banyak kat situ. Ultimate khair ataupun kebaikan yang hakiki ialah apabila kita dapat masuk syurga. Siapa yang dapat masuk syurga? Orang yang Allah pelihara daripada siksaan api neraka. Jadi di sinilah permintaan kita tu, jangan Allah ampunkan, Allah jauhkan kita daripada api neraka. Itulah kebaikan. Jadi nak jauh daripada api neraka, kebaikan yang sebenar ialah Quran. Kalau kita belajar Quran ni untuk faham apa yang Allah kata, di situ terdapat banyak peringatan. Macam mana nak dekatkan diri kepada Allah? Macam mana nak jauhkan diri daripada neraka? Macam mana nak bergaul dengan manusia lain cara yang Allah suka? Bagaimana menilai satu-satu perkara mengikut acuan Allah ataupun mengikut kayu ukur Allah? Kat mana jawapan dia? Dalam kebaikan Al-Quran ini. Macam itulah. Jadi di situlah kita dapat ni, kalau kita faham, dia jadi inilah kebaikan kita, yang bukan kebaikan kita, kebaikan yang sebenarnya yang paling patut untuk kita beri perhatian. Sebabnya bukanlah semata-mata baca untuk dapat keberkatan, untuk sembuh penyakit, nak elak sihir, tapi kadang-kadang kita ni terlalu buat macam itulah. Kalau nak elak sihir bukan tak boleh, boleh, tapi kita jadi kat dunia tu sahaja. Kita tak langsungkan kita punya permintaan tu pada untuk sampai akhirat kita. Seolah-olah kita tak yakin pula dengan kehidupan di akhirat tu.
Baiklah, jadi itulah yang saya nak sampaikan dalam masa yang sedikit ni. InsyaAllah um, um, apa ni, kita sambung besok, kita terus masuk pada pelajaran yang berikutnya, iaitu isim dan tina isim, jenis isim dan juga golongan. Ada soalan? Jadi kat sini yang ayat ni saya highlight, bolehlah tengok buka Quran, anda boleh cuba tengok macam mana, kenapa diterjemahkan begini ya. Maksudnya apa yang kita pula nak terjemahkan. Kat mana dia? Asyadda zikra. Oh, yang asyadda zikra ni ni bukan sikit, dia lain. Sebab silap ni saya silap. Saya tak perasan tadi. Sebab dia bukan baris kasrah. Dia bukan baris kasrah. Jadi tak boleh ni, kita tak boleh kata dia satu frasa. Ni saya salah. Terima kasihlah kalau tak perasan saya pun terlepas pandang. Ni bukan. Dia patut kalau asyadda zikri, mungkinlah, tapi ni bukan. Saya dah padam dah yang tanda ni tadi. Jadi yang lain yang saya highlight ni adalah yang tadi kita belajar tu. Jadi ni mudhaf, ini mudhafun ataupun ini yang isim yang tak sempurna tu dan dia bersandar kepada isim yang sempurna. Jadi dia pun jadi makrifah. Ini dia punya kod untuk tadi yang bertanya, yang dah kenal tu mudhafun ilaih, itu kod dia. Ni MIL ni, kat sini bukan mother-in-law. Ini adalah mudhafun ilaih. Ni pun sama juga. Ni kita ingat kita belajar harfu jar, ka, seperti, dia jar. Ni majrur. Yang ni mudhafun ilaih. Boleh? Kak Nas dapat? Kak Faizah boleh dapat? InsyaAllah. Jelas sikit lagi kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Walaupun tak 100% tapi insyaAllah. Tapi better pada dulu. Okey, baiklah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan ataupun mungkin Kak Faizah ada apa-apa nak cakap sebagai moderator. Okey, terima kasih Cik Aida. Sebenarnya kalau tak terasa masa sejam ni berlalu. Jadi kita nak buka soalan ni sekarang ataupun selepas kelas, teacher? Kalau siapa ada soalan boleh terus tanya, atau siapa yang ada masa dan dia boleh selepas ni, maknanya boleh stay lah. Okay. Tapi soalan ni kalau dikemukakan sekarang kurang-kurangnya boleh mencerahkan orang lain. Apa yang masih kabur tu boleh dicerahkan, orang yang dah faham tu boleh mengukuhkan pemahaman kan. Tapi tak apalah kalau nak selepas ini pun dialu-alukan. Okay, so saya serahkan kembali Cik Aida untuk doa. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.